rintangan utama sebelum kita menuju ke syurga Allah. Okey, yang first sekali. Yang first adalah dunia. Kenapa saya sebut dunia? Dunia adalah penghalang untuk menuju ke syurga Allah. Halangan dia, halangan main utama. Dia bukan rintangan biasa. Rintangan yang paling utama adalah dunia. Kerana dunia ni, kalau seseorang tu dia letak dunia di hati, dia cinta kepada dunia, itulah penghalang untuk menuju ke syurga Allah. Dalam ayat Al-Quran, Allah sebut sangat banyak dalam Quran cerita tentang dunia saja. وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Yang mana kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah tempat kita bermain, la'iba, tempat bermain, walahun, dan juga bersenda gurau. Itu saja tempat dunia ni. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Yang mana ke alam yang sebenar dia lebih baik bagi orang yang bertakwa. Alam akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa, Allah kata. Dan banyak juga dalam ayat Al-Quran yang lain Allah kata dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan yang penuh dengan pendustaan. Kehidupan yang penuh dengan pendustaan. So kita nampak kan kesenangan yang menipu. Illa mata'ul ghurur, kesenangan yang penuh penipuan. So dekat situ tu yang katakan rintangan yang pertama adalah dunia. Kalau dunia kita letak dekat hati, kalau dunia kita letak dekat hati, susah nak buang. Pastikan dunia kita letak dekat tangan. Apa-apa terjadi kita boleh campak, kita boleh buang. So jangan letak dekat hati kita ulama. Tasawuf. Okey, boleh insya-Allah. Tu rintangan yang pertama adalah dunia. Rintangan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rintangan yang kedua adalah syaitan. Sebab apa saya sebut syaitan? Syaitan ini adalah musuh yang sangat jelas. Syaitanlah penghalang kita untuk menuju ke syurga Allah. Dalam ayat Quran pun Allah sebut. Tadi kita ada baca dalam surah Yasin kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah perintahkan kepada kamu wahai anak Adam, jangan kamu sembah syaitan. Tapi hari ini kita tengok ramai tak yang sembah? Masih ramai lagi. Tengok tak yang baru ni viral, yang mana ingatkan rumah terbakar, rupanya dia buat sihir dalam tu, berkawan pula dengan syaitan, dengan iblis, berkawan pula yang tu. So yang kedua, di tangan kedua adalah syaitan. Sebab apa? Salah satunya syaitan ni dia menghias syaitan. Syaitan ni innahu lakum aduwwun mubin. Yang mana syaitan ni adalah musuh yang jelas. Allah dah ingatkan kepada kita, tapi masih ramai lagi yang ikut penunjuk syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi berkaitan dengan syaitan ni, penghalang dia kerana syaitan ni dia menghiasi perbuatan buruk tu, dia hias nampak jadi baik. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Yang mana syaitan ni dia hias amalan perbuatan buruk dia tu nampak baik. Pada kita lah, kita nampak semua nampak baik kan. Padahal sebaliknya. Contohlah anak muda hari ni kan, kita tengok kalau zaman dulu mak ayah tak marah kan, berkaitan dengan couple ke apa, berkawan lelaki perempuan kan, bukan mahram tu kan, dia nampak buruk sangat, nampak aib. Tapi sekarang ni jadi normal. Itulah syaitan dah hias perbuatan buruk tu nampak baik. So sekarang ni nampak macam normal. So bagi kita jangan cakap benda tu normal. Okey, boleh? So itu penghalang yang kedua, syaitan. Penghalang yang ketiga, rintangan utama lah. Dia bukan, rintangan ni sebenarnya banyak, yang ni yang utama. Yang ketiga adalah nafsu kita. Dia berkait rapat nafsu dengan syaitan. Kawan ni, musuh kita yang kedua ni. Bila sampai musim Ramadan, yang mana syaitan dibelenggu, kan, yang kedua ni masih ada lagi nafsu kita, keinginan nak sesuatu benda yang
benda yang Allah marah, benda yang Allah tak suka. Nafsu tu menguasai diri kita, tuan-tuan. Nah, kalau dalam Quran Allah dah firman tentang nafsu ni, ayat dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat bahawa manusia menjadikan nafsu dia Tuhan? Bertuhankan nafsu. Ada macam itulah ayat tu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, yang mana manusia ni menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Ikut saja nafsu. Apa kata nafsu? Contoh saya bagi, nak bagi nampak ni, kenapa nafsu ni penghalang utama kita untuk masuk ke syurga Allah. Contoh dia, pada malam ini kita akan baca surah Al-Mulk. Nafsu dia mai, syaitan dia bisik, tak payahlah, penat balik kerja tadi. Tu yang penghalang yang kedua tu. Yang ketiga pula nafsu, lebih baik tengok TV, ada rancangan seronok tu, dia ajak ke arah tu. Tu nafsu. Nak bagi nampak kan? Yang kedua tadi syaitan, yang ketiga tu nafsu. Tu yang kata berkait rapat dua ni. Dia kata, seronok malam ni ada program best, hiburan best. Maka tinggallah live ni. Okey, baik. Dah berapa dah? Dah 3 dah. Tinggal 1 lagi. So dia ada kaitan ni, ketiga-tiga ni, dunia, syaitan, nafsu. Okey, yang keempat. Yang keempat ni adalah manusia, penghalang utama. Sebab apa saya cakap manusia? Rintangan utama ni. Yang keempat adalah manusia. Manusia ni, kalau kita berdosa dengan Allah, dosa besar sekalipun, kita cukup dengan menyesali apa yang kita buat, perbuatan yang kita buat tu. Dosa besar yang kita buat tu, kita menyesali perbuatan tu. Lepas tu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa tu akan terhapus kerana Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi manusia, tuan-tuan, dekat akhirat nanti, satu sin pun dia akan tuntut. So contoh saya bagi, tak payahlah kita fikir jauh-jauh kan, kawan-kawan jauh-jauh tu, kita tengok orang dekat-dekat kita dulu. Dekat akhirat nanti, contoh sebagai suami, kita dah nak melangkah kaki, satu langkah nak masuk syurga. Pegang tangan kita. Siapa? Isteri pegang tangan. Abang, kenapa dulu tak tegur? Kenapa tak tegur kesilapan sekian-sekian? Tak pernah pun suruh tutup aurat. Macam-macam lah kan. Isteri mai. Kalau sebagai seorang isteri pula nak masuk, macam mana dia boleh lepas ni? Nak masuk selangkah lagi. Pegang, suami pegang. Kamu dulu nusyus. Isteri yang dahaka, tak pernah dengar cakap aku pun. Itu kata manusia, penghalang nak masuk syurga Allah tu. Kalau anak-anak pula macam mana? Anak-anak main pegang. Dulu ayah tak pernah tegur pun kami, berkawan dengan siapa, tak bagi didikan agama. Macam-macam dah dia mengungkit kan. Macam itulah. Contoh sebagai anak pula, ayah datang, kenapa dulu kamu tak hormat aku? Kenapa kamu dulu letak aku, tinggal aku dekat rumah orang tua-tua? Itu takkan selesai. Sebab itulah penghalang utama juga adalah manusia. So empat rintangan utama tu. Okey, boleh ulang balik, boleh tulis di bahagian ruangan komen. Rintangan yang pertama adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dunia. Yang kedua syaitan, yang ketiga nafsu, yang keempat adalah manusia. So keempat-empat ni kalau kita dah melepasi, alhamdulillah. Tapi yang first tu pun dah kita first berkaitan dengan dunia kan, hubbud dunia wa karahatul maut. Yang mana hadis Nabi ni panjang lah. Tadi awal saya tak cerita pun kan. Yang mana walaupun sekarang ni kita tengok umat Islam ramai kan, umat Islam ramai, tapi kenapa Islam tu ditindas? Kenapa Islam tu orang pandang biasa je. Dia tak gerun macam dulu. Kalau dulu musuh-musuh Islam semua gerun. Sekarang ni Allah dah cabut rasa gerun dalam musuh-musuh Islam, dan Allah masukkan sifat wahan tersebut. Apa wahan tu? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu yang first yang tadi. Dunia pun kita dah pejam celak betul kan ni.
So sama-sama kita muhasabah diri masing-masing.